Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cerita berkongsi tentang um, namanya ion hopping rate for conductivity. Hopping, hopping rates for conductivity. Okay, those who yang buat conductivity in any materials boleh try apply lah for ion hopping rates ni. So for ion hopping rates ni kita berdasarkan kepada ionic conductivity punya theory. Okay, ionic conductivity punya theory. So ionic conductivity theory ni dia ada yang suggest macam mana boleh berlaku conductivity sebab ion ni act as a charge carrier, dia bawa charge lah. Ion ni as a charge carrier. So bila dia act as charge carrier, dia bawa charge. So dia boleh bergerak contohnya daripada satu side kepada satu side yang lain. Okay, saya bagi contoh alkali metal ion, Li+, dia bergerak pada satu side pada satu side yang lain. Dan juga pada satu side yang lain juga. Okay, bergeraklah dalam satu side pada satu side yang lain. Yang mana side ni dia boleh jadi sama ada non-bridging oxygen NBO ataupun dia boleh jadi anion sebab ni adalah positif anion, dia boleh bergerak daripada satu anion pada anion yang lain dalam, tapi ada syarat dia lah, ada syarat dia anion ni dia kena loose. Dia kalau diketat dia tak boleh lah bergerak, dia loose bounded. And then satu lagi defect. Okay, 3 benda ni lah dan dia boleh hop. So bila hop ni, bila kita tahu satu benda tu hop, ion hop ataupun jump, dia ada dia punya kadar jam dia lah. So laju ke tak laju ke macam mana. So kadar tu macam mana nak calculate. Okay, ada researcher namanya okay, kat sini dia tengok paper ni, DP Element and Association Hunter, dia beritahu kita terus direct kepada formula dia. So dia beritahu okay, di sini dia beritahu DC conductivity ni dia bergantung kepada dua benda. Kita tengok interpretation dia. DC conductivity ni okay, dia tergantung pada dua benda, iaitu pertama K, iaitu carrier concentration factor. Maksudnya carrier tu lah nilai dia, maksudnya banyak ke sikit kita letak charge carrier tu. Second adalah ion hopping factor. So ni ion hopping ni lah yang kita nak cari, ion hopping rate. So macam mana cari ion hopping rate? Dia akan, kita boleh dapat apabila keadaan kita kata keadaan conductivity with increasing frequency ni sama nilai dia dengan 2 kali ganda DC conductivity. Okey, sebelum ni kita dah belajar yang mana apabila kita ada log, dia tak semestinya log lah, dia boleh also DC conductivity versus frequency. Dia first kita akan jumpa constant punya condition, and then selepas tu kita akan jumpa increasing punya trend behavior. So constant punya behavior ni kita kata sebagai DC conductivity, and then yang increasing ni kita panggil sebagai AC conductivity. Okay, so macam mana kita nak cari ion hopping rate ni adalah keadaan ketika mana 2 kali ganda constant ni yang DC conductivity ni, kita akan jumpa ion hopping rate. Okay, macam mana kita nak cari ion hopping rate tu? Ada cara dia. First kita kena buat linear regression dekat constant punya DC conductivity punya curve ni. Second kita kena buat linear regression pada AC conductivity punya curve, and then kita cari intersection dia. So dia punya axis dia adalah ion hopping rate. Okay, kita tengok pada sampel yang saya buat. Dan ini sampel saya lah. Okay, ion hopping rate Okay, so nampak ni kosong. Okay, so macam mana nak cari ion hopping rate? Ni log dia sebenarnya kalau tak ada log pun tak apa, tapi sebab saya dah buat dalam bentuk log, buat dalam bentuk log lah. Cumanya nanti jawapan dia tak boleh dalam bentuk log lah, dia dalam bentuk yang normal, yang before log tu. So nanti kena neutralize balik lah.
Okay, so kita cari linear regression dalam yang constant ni, DC conductivity. Okay, and then kita cari pula linear regression pada AC conductivity. Kita pastikan dapatlah. And then nampak intersection ni, kita cari nilai W dia dan also nilai Y dia. So W dia adalah W pula X dia adalah 3.461. So ni adalah nilai X dia 3.461. So ini adalah ion hopping rate. Cumanya 3.461 ni bukan nilai Hertz hopping rate tu, sebab ni dalam bentuk log nanti. So saya dah sediakan template. So contohnya kita letak 3.461. So sini log tu nilaikan masuk ke nilai 3.4612 kan. So sebenarnya ion hopping rate dia adalah ni lah. So maksudnya anti-log lah. Anti-log maksudnya log tu jangan jadi kira log macam tu. So sebenarnya nilai dia adalah sini lah. Okay. Selepas tu kan tadi kita dah cerita ada dua benda lah yang menyebabkan faktor ionic conductivity tu, iaitu satu adalah ion hopping rate, kedua adalah K, iaitu carrier concentration factor. Dapat carrier concentration factor, okay, dia ada bagi formula juga. Sebenarnya terbalikkan dia formula asal tadi, iaitu rearrange je, kamu akan dapat tu. Okay, so DC conductivity ni divide by WP ataupun divide dengan apa namanya ion hopping rate. Okay, so kita cari kita punya y-axis. Dapat ni negatif 8.397. Nak lebih tepat ambil dekat kawasan constant yang betul-betul lah. Okay, saya dapat negatif 8.226. So negatif 8.226. Okay, so dah dapat dia punya log DC. Cuma ni kita kena translate kepada DC. Okay, kena translate kita tak boleh pakai log. So DC, lepas tu ni DC ni, yang ni ion hopping rate, lepas tu divide kan dapat carrier concentration factor 2.05 kali 10 kuasa negatif 12. Okay, so ni adalah carrier concentration factor. Kita nilai balik. So yang orang ni dia dapat 1.5N7 10 kuasa negatif 4. Ni SI unit dia lah. Ni orang ni dapat 1014. Kita dapat 1013, lebih kurang sama lah, comparable lah. Rasa ada lagi sebab dia pakai different sample, ada sample lain juga. Kita cari ada tak yang betul-betul 10.12. Ada sih. Sebelum ni macam tak nampak. Ni 10-13. Ni dia dapat 10-13. Sampel ni tadi 10-14. Ni 10-14 atas dapat ni 10-12. Atas dapat 10-12. Masuk comparable lah. Ada yang dapat bersama. So tu je cara boleh pakai kalau kita nak karakteriskan ionic conductivity. Sekian, terima kasih.